Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Hafidh Olsen. Dan ini pastikan sahih edisi 23 Julai 2021 sama dengan hari Jumaat hari ini. Anda bersama saya dalam tempoh 30 minit ini untuk kita berkongsi berkenaan dengan perkembangan terkini dalam dan luar negara. Kita mulakan perkembangan terkini pemberian dos vaksin dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Setakat semalam 22 Julai mencatatkan jumlah pemberian dos vaksin tertinggi semenjak ia dilancarkan. Ini menunjukkan bahawa perjalanan PICK atau program imunisasi COVID-19 kebangsaan telah pun berada pada landasan yang tepat. Semalam sahaja mencatatkan 507,050 dos telah pun diberikan melibatkan dos pertama dan juga dos kedua. Dalam masa yang sama, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut berkongsi kegembiraan ini dan juga menyatakan bahawa sudah lebih 60% rakyat Malaysia menerima dos pertama dan sudah pun melebihi 20% bagi rakyat Malaysia mendapat kedua-dua dos vaksin COVID-19. Kita mengharapkan angka ini kekal untuk menunjukkan dan juga memastikan bahawa rakyat Malaysia akan mencapai herd immunity ataupun imuniti kelompok menjelang akhir tahun 2021 iaitu pada tahun ini insya-Allah. Baik, seterusnya dalam berkenaan dengan vaksin dan juga bagi mereka yang lengkap dos vaksin COVID-19, ada juga pihak yang tidak bertanggungjawab menyatakan dan juga berkongsi satu video tidak benar berkenaan dengan perjalanan rentas negeri bagi mereka yang sudah melengkapi kedua-dua dos vaksin COVID-19. Ini adalah tidak benar di mana KKM menyangkal petikan video tular kerajaan izin rentas negeri atau daerah bagi individu yang sudah lengkap menerima 2 dos suntikan vaksin. Hasil semakan video yang ditularkan adalah satu berita lama yang telah pun bersiaran sejak 3 bulan yang lalu. Ketika ini, pihak KKM mahupun MKN tidak lagi mengumumkan sebarang kelonggaran kepada mereka yang sudah pun melengkapi 2 dos suntikan vaksin. Baik, seterusnya, Kementerian Pengangkutan Malaysia MOT melalui Pejabat Timbalan Menteri Pengangkutan ingin menafikan kenyataan mengenai kenyataan Yang Berhormat Timbalan Menteri Pengangkutan bahawa lapangan terbang baharu Lawas Sarawak memasuki fasa akhir kajian dan lapangan terbang tersebut akan memiliki Skypark untuk pesawat jet Kerajaan Sarawak, pesawat-pesawat ketenteraan daripada wilayah Persekutuan Labuan dan pesawat-pesawat komersial jenis Boeing. Baik, ini juga berkenaan dengan satu maklumat tidak benar. Infografik yang kami kongsikan kepada anda ketika ini, seperti mana dapat saksikan, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati dengan berita palsu yang tersebar di media sosial. Seperti yang ditunjukkan di kaca TV anda ketika ini, pihak Pharmaniaga tidak akan menerima atau melayan sebarang janji temu vaksinasi COVID-19 secara walk-in di premis berkenaan. Jadi ini adalah berita tidak benar dan anda perlu merujuk kepada laman web yang betul dan juga rasmi untuk mendapatkan maklumat berkenaan dengan walk-in untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Baik, seterusnya kami kongsikan juga kepada anda berkenaan dengan perniagaan kedai elektrik SEEMEE ataupun SIMI, lelongan jualan sempena tutup kedai akibat PKP. Ini juga adalah tidak benar. Apa benda yang kami kongsikan di kaca TV anda ketika ini adalah tangkap layar yang dikongsikan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang menggunakan kaedah ini sama ada untuk mendapatkan data peribadi anda, sama ada untuk mendapatkan maklumat untuk melakukan aktiviti penipuan secara dalam talian atau lebih dikenali sebagai teknik scammer itu sendiri. Baik, seterusnya, ini adalah berkenaan dengan satu isu barang peribadi hilang iaitu isu kehilangan barang peribadi milik seseorang pesakit COVID-19 yang telah meninggal dunia di Hospital Ampang sudah pun diselesaikan. Perkara itu dimaklumkan Kementerian Kesihatan KKM menerusi hantaran di Facebooknya yang maklumkan barangan tersebut telah ditemui dan akan diserahkan kepada waris mangsa. Semalam Hospital Ampang menerusi kenyataan maklumkan pihaknya akan menyiasat isu tular di media sosial berhubung kehilangan barang peribadi pesakit di wad hospital berkenaan. Terdahulu, pengguna akaun Twitter Tira Saha memuat naik Ciapan memaklumkan barangan milik peribadi arwah bapanya yang dirawat di Hospital Ampang telah hilang.
Baik, program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK yang berlangsung sejak awal tahun lalu akan membenarkan dan juga memberi vaksin kepada anda seluruh rakyat Malaysia secara percuma. Ini adalah kenyataan daripada pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial bagi kes-kes penipuan berkaitan vaksin COVID-19. Dan jika anda dapat saksikan di sini, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK mengesahkan sehingga kini 4 laporan polis telah diterima berkait isu vaksin COVID-19. 3 daripada laporan tersebut adalah berkenaan dakwaan wujudnya aktiviti penipuan penjualan vaksin COVID-19 kepada orang awam, manakala 1 lagi laporan polis adalah berkenaan dengan penambahan jumlah penerima vaksin di salah sebuah pusat pemberian vaksin PPV sehingga melebihi jumlah vaksin yang dibekalkan. Anda perlu mengikut tarikh janji temu dan waktu di akaun MySejahtera anda untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Dalam pada itu, satu lagi berita yang ingin kami kongsikan kepada anda berkenaan dengan Hospital Selayang bertukar status daripada Hospital Hybrid COVID-19 kepada Hospital Merawat COVID-19 sepenuhnya. Ini susulan peningkatan kes COVID-19 yang semakin meningkat di kawasan Lembah Gelang, khususnya di Selangor. Ini adalah hospital yang terkini dijadikan hospital sepenuhnya untuk merawat jangkitan COVID-19. Janji temu yang telah pun dilakukan dan juga telah ditentukan di hospital berkenaan akan dikemaskan dari semasa ke semasa. Dan satu lagi berita gembira untuk kita semua berkenaan dengan satu lagi kit ujian kendiri COVID-19 diberi kelulusan bersyarat dan boleh dijual untuk kegunaan orang awam. Ini adalah senarai terkini yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Seperti mana anda dapat saksikan di kaca TV anda, ada 3 produk self-kit ataupun ujian kendiri COVID-19 telah pun mula dijual di farmasi untuk kegunaan orang awam. Hanya 3 perkara dan juga 3 produk ini sahaja dibenarkan secara bersyarat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ketika ini. Lebih 300 misi bantuan makanan menerusi Food Bank digerakkan pasukan Sukarelawan Penyelamat dan Perubatan Bakti Malaysia PSP KPBM di seluruh negara sejak PKP pertama tahun lalu. Bantuan disumbangkan oleh orang ramai dan badan bukan kerajaan NGO serta syarikat korporat. Jelas timbalan Presiden 2 Datuk Syida Romli, misi berkenaan akan diperluaskan dengan mewujudkan kios barangan keperluan asas di lokasi terpilih di Lembah Kelang. Sebenarnya untuk program Food Bank ini kita akan wujudkan kios bermakna kata masyarakat setempat boleh ambil ke tempat yang dekat. Contohnya di Ceras, kita ada di Ceras, kita ada di Pandan Jaya, kita ada di Rawang, kita ada di Kajang. Jadi kita nak wujudkan semua tempat-tempat untuk mereka-mereka yang memerlukan senang untuk datang ambil barang-barang makanan. Hampir 300 kes berkaitan berita palsu telah diambil tindakan sejak Perintah Kawalan Pergerakan mula diperkenalkan tahun lalu. Pasukan Respon Pantas Kementerian Komunikasi dan Multimedia juga telah membuat 465 penafian berita palsu setakat 17 Julai. KKMM turut menangani berita palsu berkaitan institusi diraja, agama dan perkauman bersama PDRM dengan 743 kes disiasat dan 80 telah didakwa sejak 2015 hingga Jun 2021. Antara 18 Mac hingga 2020, 18 Mac 2020 hingga 11 Julai 2021, perincian tindakan yang telah diambil oleh pihak polis adalah seperti berikut. Sebanyak 282 kes telah diambil tindakan, 163 kes masih dalam siasatan, 119 kes telah selesai disiasat, 29 kes kalau khusus di bawah ordinan darurat kuasa-kuasa perlu. Semua pihak diminta tidak berputus asa untuk terus berikhtiar dalam mencari penyelesaian bagi menamatkan penularan wabak COVID-19, kata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Perdana Menteri berkata wabak itu adalah satu ujian daripada Tuhan, sementara dalam Islam juga dianjurkan untuk terus bersabar, redha dan berikhtiar bagi memulihkan keadaan kepada sedia kala.
Zikir mengingati Allah Subhanahu wa taala ini merupakan amalan yang sangat dituntut. Bukan saja untuk mengukuhkan aspek kerohanian, tetapi juga adalah seiring dengan sikap bertawakal kita kepadanya setelah kita melaksanakan pelbagai ikhtiar dalam mendepani ujian ini. Sebagai manusia biasa, kita berusaha untuk terus mematuhi SOP serta memastikan program imunisasi vaksin COVID-19 kebangsaan atau PIK yang sedang rancak berjalan di seluruh negara juga dapat menjadi ikhtiar melindungi rakyat Malaysia. Waris pesakit COVID-19 yang meninggal dunia digesa segera membuat permohonan wang ihsan berjumlah RM5,000 daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof berkata, bantuan bertujuan mengurangkan beban ditanggung keluarga. Setakat ini hanya 1,500 permohonan telah diterima. Yang mengalami ataupun kehilangan waris yang akibat datang kepada NADMA, kita ada talian-talian untuk kita memberi maklum balas, hotline dan sebagainya untuk kita mengulurkan bantuan secepat mungkin. Saya cadangkan mereka datang ke depan untuk kepada NADMA. APM sekalipun, Angkatan Pertahanan Awam akan menyelaraskan senarai itu untuk kita salurkan bantuan itu. Dalam perkembangan lain, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM diarah mengenal pasti jumlah kematian pasangan suami isteri akibat pandemik COVID-19. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, tindakan itu dilakukan bagi membolehkan kebajikan anak-anak mereka terjamin. Beliau ditemui ketika melawat 8 beradik yatim piatu yang kehilangan ibu bapa akibat COVID-19 di Bukit Beruntung, Rawang. Beliau yang juga Menteri Pertahanan turut mengumumkan anak-anak berusia 4 hingga 18 tahun itu dijadikan anak angkat kementerian. Ini kerana banyak diwar-warkan, diviralkan oleh para netizen dan sebagainya. Saya ucap terima kasih kepada netizen, rakyat Malaysia yang begitu prihatin mewar-warkan cerita ini, meviralkan cerita ini, dan mungkin ada tempat lain yang tidak diviralkan, yang kita tidak tahu. Jadi saya telah pun meminta Datuk Seri Dr. Adham untuk mendapatkan kalau kes-kes yang sama melibatkan kematian kedua-dua ibu bapa yang menyebabkan akan kesusahan kepada anak-anak mereka. Baik, perkembangan berikutnya. Tiada janji temu vaksinasi diberikan kepada remaja berusia 12 hingga 17 tahun, biarpun pendaftaran bagi kumpulan itu sudah diterima sistem MySejahtera. Pasukan Petugas Khas Imunisasi COVID-19 (CITF) dalam kenyataan media maklumkan keutamaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK adalah kepada usaha untuk melengkapkan fasa 2 dan memantapkan pelaksanaan fasa 3 di seluruh negara. Kerajaan juga bersetuju untuk tidak memberikan vaksin kepada remaja 17 tahun ke bawah termasuk calon sijil pelajaran Malaysia SPM bagi mengelakkan sebarang risiko kes radang jantung seperti kajian yang dilakukan di Amerika Syarikat. Namun begitu, bagi pelajar tahun peperiksaan yang telah mencapai usia 18 tahun, vaksinasi COVID-19 akan diteruskan mengikut penjadualan dan janji temu yang telah ditetapkan. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan penghargaan kepada petugas barisan hadapan dan sukarelawan di hospital serta PPV COVID-19 di seluruh negeri yang bertugas pada Hari Raya Aidiladha baru-baru ini. Menerusi kenyataan dalam laman Facebook rasmi Selangor Royal Office, baginda menzahirkan rasa bangga dengan kegigihan pihak terlibat mempercepat suntikan vaksinasi kepada rakyat Selangor dan mendoakan agar pengorbanan mereka mendapat ganjaran setimpal. Baginda juga menegaskan kadar vaksinasi COVID-19 di Selangor perlu diperluas bagi mengurangkan kadar kematian. Kadar vaksinasi rakyat Selangor yang peroleh satu dos suntikan kini telah mencecah 46.9% bersamaan dengan 2.95 juta dos, manakala 15.27% rakyat negeri ini telah melengkapkan dos vaksinasi masing-masing.
Cadangan kelonggaran rentas negeri buat mereka yang telah lengkap 2 dos vaksin COVID-19 sedang diperhalusi. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, isu terbabit antara yang dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara MKN. Menerusi muat naik di Facebooknya, Datuk Seri Ismail Sabri maklumkan perkara berkenaan dibawa ke mesyuarat MKN selepas mengambil kira luahan orang ramai. Antara yang diteliti cadangan untuk membolehkan pasangan dan keluarga jarak jauh merentas negeri. Dalam pada itu, peruntukan khas segera bernilai lebih RM373,000 yang diluluskan Kerajaan Negeri Kedah semalam mula diagihkan hari ini. Bantuan itu merangkumi bantuan khas wang tunai berjumlah RM100 dan makanan basah iaitu 2 ekor ayam dan 2 kilogram ikan, sayur-sayuran dan telur. Hari ini bantuan disalurkan kepada 2,767 buah rumah dalam daerah Kuala Muda yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. 1,037 pek ayam diagihkan kepada penduduk di Taman Bandar Baharu, manakala 139 pek diagihkan kepada penduduk Taman Cahaya PKNK dan Kampung Sirih. Baki 591 pek lagi akan diagihkan kepada penduduk di Taman Bandar Baharu dan Lembah Perma. Setelah lebih setahun negara dilanda pandemik COVID-19 yang turut menyebabkan perubahan drastik terhadap kaedah pengajaran dan pembelajaran PDP dari bersemuka kepada PDPR ataupun pembelajaran dan pengajaran di rumah, para guru dan pelajar serta ibu bapa kini dilihat semakin dapat menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Meskipun pada awalnya pelbagai halangan dan kesukaran dilaporkan untuk melaksanakan dan mengikuti PDPR itu, namun seiring waktu berlalu, halangan itu dapat diatasi. Kini dengan inisiatif mewujudkan pelbagai kaedah PDP dan bukan lagi bergantung sepenuhnya terhadap PDPR secara dalam talian. Pasukan bomber terpaksa mendaki Bukit Harimau Menangis selama 30 minit untuk memadam kebakaran hutan yang berlaku di kawasan berkenaan yang berkeluasan kira-kira 0.8 hektar pada petang semalam. Ketua Balai Bomber dan Penyelamat BBP Kertih Khairulsani Mokhtar berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 3 petang dan pasukan anggota bersama 1 jentera digerakkan ke lokasi kejadian. Polis menahan seorang lelaki yang mendakwa dirinya Datuk Seri dan dipercayai menipu seorang pelakon popular bagi membantu siasatan kes penipuan urusan penyambungan tender pembersihan dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Ketua Polis Daerah Sentul ACP Beng Eng Lai berkata, lelaki berumur 26 tahun itu kini ditahan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kajang dan akan diserahkan kepada IPD Sentul esok untuk siasatan lanjut. Semalam polis telah terima satu laporan daripada seorang pelakon lelaki popular bergelar Datuk selepas menjadi mangsa tipu urusan penyambungan tender berkenaan dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Labuan dijangka mencapai imuniti kelompok mengawal penularan COVID-19 pada akhir bulan ini apabila penduduk dewasa yang menerima vaksinasi meningkat kepada 92.41% pada Khamis. Pengurusi pasukan petugas khas imunisasi COVID-19 Labuan Ridwan Ismail berkata pencapaian itu adalah hasil kerja berpasukan ahli-ahli jawatankuasa pengurusan bencana Labuan bersama Wakil Majlis Perwakilan Penduduk MPP dan para sukarelawan daripada Privo Team. Beliau berkata Labuan menyasarkan pemberian vaksin kepada 95% penduduk dewasa untuk mengekang penyebaran COVID-19 bukan sahaja kepada penduduk tempatan tetapi juga tertumpu kepada warga asing di penempatan setinggan, pelarian Filipina dan kaki tangan sektor gas dan minyak serta perkapalan. Pengerusi MPP Muhammad Zul Faizal Abdul Manan berkata kehadiran di 9 pusat pemberian vaksinasi PPV masih tinggi iaitu lebih 2,000 orang dalam tempoh 1 minggu. Bicara naratif akan bersiaran seperti biasa pada malam ini bagi membincangkan berkenaan dengan mesyuarat khas sidang Dewan Rakyat mendepani COVID-19 bersama dengan tetamu yang berhormat Datuk Seri Taqiyuddin bin Haji Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang,
bersama dengan Profesor Datuk Dr. Syamul Rahayu Abdul Aziz, penyandang kursi Institut Raja-Raja Melayu UiTM pada malam ini bermula jam 9 malam. Dan kami ingin kongsikan kepada anda siaran langsung perlawanan Liga Super Malaysia di antara Kedah Darul Aman FC menentang Penang FC pada Sabtu 24 Julai 2021 bermula 8.30 malam di TV1 dan juga di saluran Sukan RTM. Baik, kepada anda yang ingin dan juga akan mendapatkan vaksinasi di kawasan PPV Setia City Convention Centre, ini adalah maklumat dan persediaan pada hari vaksinasi anda, dan saya fikir ini adalah cara di kesemua PPV yang telah pun dibenarkan beroperasi. Apa yang paling penting adalah anda perlu membawa IC dan juga pasport, dan yang paling penting juga anda perlu mengemaskini status kesihatan anda dari semasa ke semasa sebelum memasuki pusat PPV yang beroperasi. Baik, seterusnya, ini adalah pengumuman berkenaan dengan bayaran air Sina bagi bulan Ogos akan diawalkan kepada 26 dan 27 Julai. Pengkreditan amount ke akaun bank ahli adalah dalam tempoh 1 hingga 5 hari bekerja bergantung kepada prosedur bank. Anda boleh menghubungi talian yang tertera untuk pertanyaan lanjut. Baik, seterusnya kita kongsikan kepada anda juga apa yang paling penting adalah berkenaan dengan Forum Ehwal Islam Perdana Aidil-Adha. Ini adalah berkenaan dengan syiar haji dan korban, manifestasi sebuah ketakwaan. Baik, Heban tadi mengakhiri pastikan sahih hari ini, terus berada dalam keadaan selamat dan ikut SOP yang telah ditetapkan dan daftar diri untuk vaksinasi. Saya Hafidh Hussain. Assalamualaikum dan jaga diri.